Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu ala sayyidina wa habibina Rasulillah wa ba'd. Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilas, Sujatan Kuasa, tuan-tuan, hadirin, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Pertama sekali kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih bagi keizinan, kekuatan buat kita sama-sama hadir untuk menaikkan farduan Jumaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah, amal ketaatan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surah An-Nisa Allah menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah manusia itu tidak mahu merenung, memahami, menghayati apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Walau kana min 'indi ghairillah, kalaulah Al-Quran itu datangnya min 'indi ghairillah, selain daripada Allah. Maknanya kalaulah Quran itu takdirnya bukan daripada Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pastilah mereka akan dapati banyak perselisihan, banyak kerosakan, banyak kepincangan yang ada di dalamnya. Para ulama menyebut atau membahaskan ayat ini, menceritakan bagaimana betapa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita satu kitab yang tidak mungkin dan tidak boleh sama sekali diperkotak-katik atau dilakukan apa sahaja yang dipanggil tahrif. Tahrif ni apa? Ubah suai. Dari kalimah huruf, harrafa yuharrifu tahrifan. Tidak ada satu pihak, satu kelompok, satu golongan yang mungkin atau yang boleh untuk mengapa-apakan Al-Quran. Kenapa dikatakan begitu? Kerana telah terbukti dalam sepanjang sirah para anbiya alaihimus salatu wassalam, kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka sebelum ini kesemuanya telah ditahrif. Betul tak? Zabur, kita dah tak tahu dah Zabur mana sekarang ni. Taurat, apatah lagi Injil, Bible, dah jadi Bible pula, macam-macam mazhab pula. Ada Protestannya, macam-macam. Tetapi itu tidak akan mungkin boleh berlaku kepada Al-Quranul Karim. Ini yang dipanggil i'jaz, satu anugerah mu'jizat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, yang kita sebut sebagai anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu Al-Quran itu Allah mulakan pada ayat yang saya sebut tadi, disebut afala yatadabbarunal Quran, apakah mereka itu tidak mahu merenung, menghayati intipati Al-Quran. Bukanlah soalan tu nakkan jawapan, tetapi soalan itu ingin disahut untuk kita melihat bagaimana Al-Quran, satu kitab yang Allah turunkan untuk kita hayati, untuk kita renungi, untuk kita hadamkan apa yang terkandung di dalamnya. Saya selalu bagi contoh. Ada orang baca ayat, contoh ayat apa?
wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah kamu mengumpat atau mencaci, menghina, memaki. Dia baca ayat tu, lepas dia baca dia maki orang. Ada tak macam tu? Bahkan ayat tu kalau tuan-tuan baca apa ancaman yang Allah sebut, ayawaddu ahadukum an ta'kula lahma akhi. Apakah mereka itu ataupun salah seorang daripada kamu suka an ta'kula, untuk memakan daging saudaranya? Ibarat orang yang mengumpat atau maki orang, caci dan sebagainya ni, diibarat dalam Quran seperti dia memakan daging saudaranya sendiri. Ini direct pesanan daripada Allah Ta'ala. Tak perlu tafsir pun tuan-tuan baca boleh faham dah. Sebab itu dalam Al-Quran ni kalau tuan-tuan baca, tengok selalu dia ada dua section, dua pecahan. Ada ayat yang dipanggil ayat muhkamat. Satu lagi ayat dipanggil apa? Mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni adalah dalam 10-15%, 10% lah, tak banyak mana. Dan itu tak dapat dinafikan, memerlukan huraian, tafsiran, takwilan dan pelbagai lagi kata apa, di segi panduan-panduan daripada para ulama. Akan tetapi majoriti ayat Al-Quran itu Allah turunkan sebagai ayat yang tahkim, ayat yang muhkamat, yang bukanlah tak perlu kepada tafsiran, tapi kalau kita boleh baca dengan kefahaman yang simple, itu memadai untuk memandu kita. Contoh, waqulu linnasi husna, cakap kepada orang ni cakap baik-baik. Simple. So jangan tipu orang dengan maki macam tadi. Kan? Tuan-tuan tak buka tafsir pun common, dah tahu dah. Kan? Banyak. Kan? Wa birril walidaini ihsana, buat baik kepada ibu ayah. Tak perlu tafsir pun kita tahu. Kan? Itu adalah tabiat kehidupan. Kan? Jadi kalau kita dapat bawa ruh Al-Quran ini dalam nilai kehidupan yang disebut dalam ayat yang lain, Allah kata apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kan? Kami memudahkan Al-Quran itu untuk diingati, dan arti kata juga untuk difahami, untuk direnung ceritanya. Fahal mim muddakir, apakah tidak ada yang mengingatkan? Jadi ini yang saya sebut, betapa kita selama hidup ini merasakan, kalau kita boleh membaca, alhamdulillah. Saya dulu, almarhum ayah saya cukup straight bab baca Quran. Kan? Maknanya dari segi makhraj, tajwid ni memang hardcore sikit lah. Alhamdulillah. Kan? Tapi kerana zaman itu pendedahan kepada nak faham Quran ni tak macam hari ni. Dulu saya ingat waktu saya hafal Quran, cara kami nak hafal Quran yang agak membantu, kita baca terjemahan. Tuan-tuan ingat 20 tahun dulu terjemahan apa yang ada? Pimpinan Ar-Rahman, betul tak? Saya tak jumpa dah. Ada lagi Pimpinan Ar-Rahman tu? Yang tebal tu? Ada ya? Lama tak jumpa dah tu. Kalau ada pun memang replika lah dalam tu. Kan? Kemudian ke depan sikit, kalau tuan-tuan tengok, dah banyak lah orang cetak Quran ni, terjemahan. Kan? Ada yang color, warna-warni tu tak? Kan? Banyak karang kraft ada buat, kan? Telaga biru. Kan? Tapi ada satu cara mudah nak faham Quran ni selepas itu, yang telah dimulai oleh kawan-kawan kita daripada Indonesia. Sebelum tu tak ada di Malaysia, sebab saya pelatih juga perkembangan tu, iaitu konsep harfiah. Tahu kan? Harfiah, vocab.
Kan? Konsep harfiah ni vocab. Maknanya kita belajar. Saya balik Azhar 2014. Balik-balik itu biasalah orang minta buat kelas Quran, tadabbur apa semua ni. Dan memang bidang saya bahasa Arab. Bidang saya ambil pengajian Islam bahasa Arab di Rasad Islamiyah wal Arabiyah. Jadi kita punya eager, semangat ni untuk mengajar kat masyarakat ni, waktu tu lah 7-8 tahun yang lepas, macam saya bayangkan audien ni, macam tuan-tuan ni, macam saya juga, yang mana saya dulu belajar memang saya faham detail kalau nak i'rab satu persatu kalimah Arab ni. Contoh, zalikal kitabu, al-kitabu, kenapa dia berada depan? Dia tambah fikir tak? Kenapa dia tak al-kitabi? Kenapa tak al-kitabah? Tajuk syari tu. Kan? Dia punya i'rab dah. Kan? Marfu' kan bi dhammah kan? Maknanya dia marfu' dengan dhammah sebab dia badal. Adalah i'rab dia. Ada satu cerita lah. Dan itulah yang saya ajar dekat masyarakat dulu. Kan? Sebab saya rasa masyarakat kena faham, kena tahu benda tu. Tapi lama kelamaan, dan 7-8 tahun saya duduk mengajar kuliah semua ni, saya macam rasa ada tak kena. Tu tak rasa tak kena tak? Bila saya duduk dengan kawan-kawan, dengan semua ustaz-ustaz, saya rasa masyarakat ni tak perlu tahu pun ilmu-ilmu ni. Betul tak? Tentang perlu ke tahu nahwu saraf tu? Tak perlu tu kan? Dia macam kita belajar kecil-kecil dulu lah kan? Mak kita pergi makan je lah kan? Tak adalah mak kita kata awak pergilah ke meja tersebut untuk memakan makanan. Kalau macam tu dia cakap dengan kita kan, umur 10 tahun tak pada cakap lagi kan, nak kena dia punya apa yalah, apa dia panggil tu, nahwu dia panggil apa, grammar dia kan, tak ada kita belajar benda tu kan. Jadi bila saya faham, bila datang sistem pendekatan Quran, konsep harfiah tu, saya rasa saya inilah yang masyarakat perlu, iaitu belajar perkataan vocab. Kan masyarakat awam macam tuan-tuan tak perlulah nak tahu dia dhammah tu sebab apa, kasrah sebab apa. Jadi saya bincang dengan ustaz-ustaz, sebagian profesor ada kan, lecturer-lecturer, betul. Sebab macam kami ni lain, sebab memang bidang kami. Tapi untuk tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh dengar imam baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza maksud dia apa? Apabila zulzilati, digoncangkan, ardu, bumi, zilzalaha, dengan goncangan yang dahsyat. Dan cukup, betul tak? Tak perlu nak faham detail. Sebab kemuncak dia, kita nak faham apa yang kita baca dan apa yang imam baca, and then kita dapat hayati sebagai permulaan lah. Kemudian tuan-tuan nak mendalami, cantik lah, bagus lah. Cuma saya dulu ni, di atas kelemahan yang saya akui sendiri, saya pergi ajar tu yang tu, idza ni tuan-tuan syartiyah. Bila ada syartiyah ni kena ada jawab syarat pula. Daripada 200 student saya, 2 bulan tinggal 20 orang. Dan saya percaya itu yang berlaku kat ramai kawan-kawan tuan-tuan haji yang belajar bahasa Arab kat luar sana. Betul tak? Dia mengaku semangat ada, tapi belajar 2-3 minggu, nak ustaz tu pun semangat sakan kan, dia pun tanya, apa kita belajar minggu lepas? Tuan-tuan rasa minggu lepas dia datang tak? Confirm dia jadi syuhada. Tuan-tuan syuhada bukan syuhada medan perang, syuhada kelas bahasa Arab kan. Kerana saya fikir apa yang tak kena dalam masyarakat, sedangkan Quran itu perlu difahami. Dan usaha sebahagian asatidzah kita ni memang usaha yang terpuji kan, sangat dahsyatlah sebab nak mendekatkan masyarakat kepada Quran ni, kefahaman terutamanya. Tapi dia jadi tak boleh nak, orang kata apa, secara skala besar kan. Belajar 3-4 bulan tak lebih kan, dan pergi masuk fi'il madhi, fi'il mudhari' dengan dia sekali mudhari' kan. Jam terus. Jadi hari demi hari, sehinggalah Allah Ta'ala izinkan saya bertemu dengan satu tools ni, sistem ni, untuk memudahkan kita boleh faham bahasa Quran itu tadi. Sebab tu saya mulakan tadi dengan firman Allah Ta'ala, yang mana saya nak buka kefahaman kepada tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah,
supaya kita jadi satu orang manusia yang betul-betul ada kesedaran, ada cita-cita yang serius untuk faham Quran. Yang mana kalau sebelum ni susah, payah, masa pun ialah hujung minggu dengan cucu beranak, cucu tak beranak lah, cucu lahir lah apa semua kan, kucing beranak apa semua ni, kita tak boleh nak belajar secara konsisten. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, pada saya rahmat Allah Ta'ala, Allah izinkan wujudnya satu kaedah yang saya jumpa 8-9 bulan yang lepas, yang pada saya sangat-sangat luar biasa, yang insya-Allah bakal menjadi solution kepada umat Islam. Azan lah. Oh, saya ingat 124. Okey, untuk jadi solution umat Islam seluruh dunia. So, saya just nak buka minda pada tuan-tuan supaya kita jadi umat yang betul-betul bercita-cita sebelum kita mati adalah kurang-kurang 200-300 perkataan Quran yang kita faham, yang kita ingat. At least kita solat, tak adalah imam baca ayat dahsyat-dahsyat pun otak kita fikir siakap 3 rasa, rojak pasimbok kan. Jadi saya sekadar itu, just saya nak buka minda tuan-tuan untuk kita jadi umat yang bercita-cita besar untuk memahami Al-Quran, insya-Allah. Okey, jadi masa terhad, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan, mohon maaf banyak-banyak, insya-Allah kan. Ada rezeki, tuan-tuan usahakan untuk belajar fahami Quran ni dengan cara yang mudah, untuk kita keluarkan diri kita daripada kepompong hidup yang tak faham Quran kepada menghayati, melazati kalamullah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Piyu Muhsin selaku Imam dan Khatib
pada hari ini sidang jemaah tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama untuk solat Jumaat. Yang pertama, tolong rapat dengan saf ke hadapan untuk membagi ruang orang-orang di luar untuk masuk ke dalam pada cuaca hujan pada masa ini. Pertama, kedua saya mengucapkan jutaan terima kasih di atas sumbangan tuan-tuan dan yang telah disampaikan. Alhamdulillah bagi sumbangan tabung kita serta sumbangan makanan ada yang menyumbang. Cuma saya ingin menasihatkan, sekira ada minggu lepas waktu khatib membaca khutbah ada yang makan, ya, minta tolong pada sekarang kalau ada tengah makan sila berhenti. Jadi jangan ada yang makan lagi. InsyaAllah sama-sama kita mendengar khutbah yang akan disampaikan Allah. Sekian, terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله القائل
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, saya berpesan pada diri saya khususnya dan seluruh yang hadir pada hari yang penuh keberkatan ini, marilah bersama-sama untuk kita memperkasakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan melaksanakan segala titah perintahnya, dan dalam masa yang sama berusaha serta upaya kita menjauhi segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan kita semua mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Khutbah pada hari ini membicarakan satu tajuk yang amat penting berkaitan dengan amanah. Benarkah ianya semakin terhakis? Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, dalam mengharungi kehidupan dunia yang semakin mencabar ini, prinsip dan tuntutan Islam hendaklah terus diamal dan dipertahankan. Apa yang menyedihkan, maruah umat Islam hari ini semakin tercalar dan terhakis apabila terdapat segelintir umat Islam yang diberikan amanah dan tanggungjawab terus tenggelam dalam gelombang kerakusan mengejar habuan dunia yang bersifat sementara ini. Sejak kebelakangan ini, kita sering mendengar kes-kes yang melibatkan pecah amanah, yang melibatkan umat Islam seperti amalan rasuah, penyelewengan wang yang diamanahkan, serta ketiadaan integriti. Sifat amanah ini merupakan satu daripada 4 sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Amanah ke atas setiap umat Islam yang mukallaf oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amanah yang amat besar dan berat, iaitulah mencakupi segala aspek kehidupan umat di dunia ini. Maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab yang dibacakan sebentar tadi, sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab, yakni amanah kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya, maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakan amanah tersebut kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusialah yang sudi untuk memegang amanah tersebut, yang sudi untuk memikulnya. Maka ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia itu adalah suka melakukan kezaliman dan membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, perbuatan pecah amanah telah menjangkau bukan sahaja pada sektor awam dan juga swasta, malah yang lebih dan amat menyedihkan telah terpalit kepada institusi agama seperti surau, masjid dan institusi tertentu. Jika ianya tidak ditangani dengan tegas dan segera, nescaya akan terus menular dalam kalangan generasi yang akan datang. Hal ini disebabkan ada segelintir manusia tidak berhati perut dan hanya mementingkan diri sendiri, telah menodai amanah dan kepercayaan yang diberi oleh organisasi dan majikannya. Perbuatan seumpama ini bukan sahaja memalukan umat Islam sendiri, bahkan perbuatan tercela ini turut melanggar tuntutan agama. Hadirin yang dirahmati Allah,
Khatib mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan pegawai-pegawai dari agensi-agensi Islam di negeri Selangor yang diamanahkan menjaga dan mengurus wang umat Islam seperti wang zakat, baitul mal, dana anak yatim, dana infak umat Islam, dana infak jemaah masjid dan surau serta wang fidyah, diingatkan agar terus memelihara amanah ini yang diberikan dengan penuh rasa tanggungjawab dan kejujuran. Pegawai yang diamanahkan dengan pengurusan wang ringgit mestilah mempunyai sifat-sifat amanah dan jujur, kerana tugas mereka berurusan dengan harta dan wang ringgit. Hilangnya sifat amanah dari kalangan pegawai bererti terancamlah sumber kewangan Islam bagi memakmurkan kehidupan umat Islam. Takutilah azab dan hukum Allah Subhanahu wa taala yang menanti di alam barzakh dan di alam akhirat sana dengan tidak menyeleweng dan mengkhianati amanah yang dipikul. Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberitahu bahawa seorang lelaki bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila aku menyerahkan zakat kepada utusanmu, apakah aku bebas daripada tanggungan zakat itu kepada Allah dan Rasulnya? Lalu Nabi SAW menjawab, benar, apabila engkau telah tunaikan zakat itu kepada utusanku, maka engkau telah bebas daripada tanggungan zakat itu kepada Allah dan Rasulnya, dan engkau sudah mendapatkan pahalanya, sedang dosanya ditanggung oleh orang yang menyelewengkannya. Riwayat Imam Ahmad. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menunaikan amanah, dan Allah memuji hamba-hambanya yang teguh dalam menjaga amanah sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka yang menjaga amanah dan janji-janji mereka. Maka marilah bersama-sama kita menghayati perintah Allah ini, kerana melaksanakan amanah merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Kegagalan kita di dalam menjaga amanah dan tidak jujur dalam melaksanakan tanggungjawab akan menghakis keyakinan masyarakat terhadap institusi agama. Jauhilah sikap yang menganggap kedudukan adalah satu keistimewaan, menggunakan jawatan dan kuasa untuk mengambil kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Janganlah dibiarkan hasutan syaitan dan iblis serta kerakusan hawa nafsu mengawal diri sehingga sanggup menggadai maruah diri. Bak kata peribahasa Melayu, harapkan pagar memakan padi. Jika umat Islam diamanahkan menjaga dan mengurus harta umat Islam, sanggup melakukan pengkhianatan dan penipuan, maka pada siapa lagi yang boleh diharapkan untuk menjaga kepentingan umat Islam ini? Oleh itu, amanah merupakan satu tanggungjawab yang wajib dititik beratkan untuk ditunai dan dijaga dengan baik. Meskipun ada kalanya ia tidak semudah seperti mana yang dituturkan, apatah lagi apabila melihat peluang dan kesempatan yang terbentang luas di hadapan mata, maka beringatlah, jangan sampai kita mempersia-siakan amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Walaupun nilai amanah itu mungkin kelihatan kecil di mata kita, namun ianya tetap dihitung dan dibalas sebesar-besarnya di sisi Allah Ta'ala. Khatib menasihatkan umat Islam yang mengetahui mana-mana pihak yang mengkhianati amanah untuk melaporkan segera kepada pihak berkuasa, agar dapat sama-sama kita membendung gejala buruk ini dari terus merebak dalam masyarakat. Jadilah umat Islam yang sentiasa peka dan menzahirkan penentangan terhadap segala bentuk pengkhianatan dan kezaliman di depan mata. Pentingnya sifat amanah ini sehingga kan Nabi SAW memerintahkan agar kita menunaikan amanah walaupun kepada orang yang mengkhianati kita. Inilah sifat sebenar Muslim yang sejati. Ini kerana baginda SAW sendiri tidak mahu umatnya saling mengkhianati antara satu sama lain, sehingga akhirnya masyarakat menjadi porak-poranda. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa baginda SAW bersabda, "Addal amanata ila
mani'tamanaka wa la takhun man khanaka. Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu, dan janganlah kamu khianati orang yang mengkhianatimu. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Sedangkan perbuatan khianat terhadap orang yang mengkhianati kita pun dilarang sama sekali, maka sudah tentulah pengkhianatan terhadap orang yang tidak mengkhianati kita itu lebih jelas untuk dilarang dan ditegah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda menyatakan pengkhianat itu pasti akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam lembah neraka, walaupun di dunia ini kelihatannya mungkin ia terselamat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah menceritakan dalam satu kisah peperangan yang berlaku, yang mana ketika selesai peperangan Khaybar, maka sekumpulan para sahabat Nabi SAW berkata, si fulan itu telah syahid, si fulan itu telah syahid, sehingga mereka melewati seorang lelaki dan berkata, si fulan itu telah syahid. Lalu Nabi SAW bersabda, tidak sama sekali, sesungguhnya aku melihatnya berada di dalam lubang api neraka akibat sehelai pakaian atau jubah yang diambilnya dari harta rampasan peperangan. Wal'iyadzubillah. Maka jika kita lihat dalam keadaan sedemikian pun, baginda mengingatkan pengkhianatan sekecil itu dihumban ke dalam lubang api neraka. Jika pakaian atau jubah yang sekecil itu mengingatkan kita, bagaimanalah agaknya jika segudang harta, hak-hak orang lain disalahgunakan, itu lebih tinggi nilainya di sisi Allah untuk dihitung di padang mahsyar nanti. Wal'iyadzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah, mengakhir khutbah kita pada hari Jumaat yang mulia ini, yang pertama, beberapa pengajaran kita petik, iaitulah yang pertama, umat Islam wajib bersifat amanah dalam melaksanakan segala tugas yang dipertanggungjawabkan, serta yakin dirinya sentiasa diawasi dan takut kepada azab Allah Ta'ala. Yang kedua, umat Islam perlu berpegang teguh dengan akhlak mulia yang merupakan kunci kecemerlangan di dunia dan keselamatan di hari akhirat kelak. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menjauhi segala perbuatan khianat walau sekecil manapun amanah yang dipikul, serta bekerjasama untuk membantras, menghapuskan segala bentuk salah guna kuasa dan pecah amanah yang berlaku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukuman di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bihurmati hadha yawmil mubarak an takhshif عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون
yattaqun. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala bentuk ketaatan dan meninggalkan segala bentuk perkara keji dan mungkar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadi al hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa ahlik al kafarata wal mubtadi'ata wal mushrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyika al amin wa nas'aluka bi asma'ika al husna wa sifatika al 'uzma an tahfazha bi 'ayni 'inayatika ar rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatika as-samadaniyah jalalata malikina al mu'azzam sultan Selangor Sultan Syarifuddin Idris Shah al-Haj ibni al-marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah al-Haj. Allahumma adina al-'auna wal hidayata wat tawfiq was sihhata was salamata mink li wali 'ahdi Selangor Tunku Amir Shah ibni Sultan Syarifuddin Idris Shah al-Haj fi amnin wa salahin wa 'afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil 'umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma bi tariqil huda wal rasyad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram, ampunkanlah, kurniakanlah kepada kami ya Allah petunjuk untuk kami menunaikan fardu salat 5 waktu dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah untuk mendirikannya secara berjemaah ya Allah. Untuk kami juga ya Allah menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta kami melalui perbadanan wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah ya Allah kami antara hamba-hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan keiman dan jiwa kami ya Allah agar kami menjauhi segala perbuatan khianat serta jauhkan kami daripada golongan orang yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhkan negeri ini ya Allah dan negara kami ini dari segala bentuk kehancuran dan kerosakan disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba' wal bala' wal marad wasyada'id wal mihan bi lutfika ya latif innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal والباغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.